Salah satu iaitu untuk meletakkan ulama mereka di dalam organisasi besar Islam, dan ulama itu perlu keluarkan fatwa bahawa riba adalah halal. Dengan itu, seluruh dunia yang merujuk fatwa dari Mesir akan mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh ulama Suruhan Rothschild. Setelah dilantik menjadi mufti Mesir pada tahun 1899, Muhammad Abduh secara rasminya telah mengumumkan bahawa sistem perbankan riba adalah halal. Menyingkap kembali sejarah bagaimana Freemason meletakkan orang-orang kepercayaan mereka menjadi tak masuk ke dalam Universiti Al-Azhar Mesir, dan motifnya harus dilihat dahulu dari segi sejarah bagaimana organisasi elit Yahudi itu boleh bertapak di Mesir. Tetapi kenapa perlu kaji tentang Mesir sedangkan organisasi berkenaan ada di kebanyakan negara di dunia termasuk Malaysia? Kerana Mesir adalah strategi halus Freemason menguasai umat Islam. Menguasai Mesir bermaksud menguasai hampir separuh pemikiran umat Islam di dunia ini. Kira-kira 300 tahun dahulu, Mesir bukanlah sebuah negara yang menjadi rujukan para ulama di seluruh dunia, tetapi kini fatwa Al-Azhar dirujuk oleh hampir 1 bilion umat Islam. Untuk menyingkap bagaimana ikon ekonomi Yahudi, Rothschild menguasai Mesir adalah melalui strategi ekonomi yang boleh dilihat pada permulaan kejatuhan Mesir. Rothschild adalah ketua persatuan elit Freemason yang merupakan permodalan elit terbesar yang menyusun sebaran konspirasi, peperangan, penjajahan, wabak dan permainan ekonomi dunia. Era 1860-an merupakan tahun kritikal kejatuhan Mesir ketika di bawah pemerintahan Ismail Pasha. Memandangkan Ismail Pasha mendapat pendidikan di Eropah serta mempunyai keinginan yang kuat untuk melihat negaranya maju seperti negara-negara di Eropah, maka kesempatan ini telah dipergunakan oleh Rothschild melalui ejen-ejennya yang berada di Mesir untuk melaksanakan perancangan sulit mereka. Dalam bahasa mudahnya, Pak Rothschild perangkap Mesir dengan kewangan dan tujuan utamanya adalah satu, iaitu untuk meletakkan ulama mereka di dalam organisasi besar Islam, dan ulama itu perlu keluarkan fatwa bahawa riba adalah halal. Dengan itu, seluruh dunia yang merujuk fatwa dari Mesir akan mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh ulama Suruhan Rothschild. Jom kita susuri satu persatu bagaimana Mesir jatuh sehingga Rothschild mempunyai kuasa pada pemerintahan Islam Mesir sehingga mampu malah berkuasa meletak mufti mengikut pilihan Rothschild yang penting keluarkan fatwa riba adalah halal. Permulaan kejatuhan projek pembinaan terusan Suez di bawah pemerintahan dinasti Ali Pasha telah dikendalikan oleh jurutera dari Perancis iaitu Ferdinand de Lesseps. Kos projek ini juga telah meningkat sehingga berjuta-juta pound pada setiap tahun akibat dari peperangan. Dengan itu, Mesir mula memohon pinjaman hutang dengan bank-bank rangkai Rothschild. Berikut adalah beberapa senarai pinjaman kewangan yang telah dilakukan oleh kerajaan Mesir. Tahun 1862, ejen Rothschild di Mesir, Herman Oppenheim, telah membantu Said Pasha untuk mendapatkan pinjaman kewangan daripada Bank Eropah bagi meneruskan projek pembinaan terusan Suez. Tahun 1864 pula, pinjaman kewangan untuk kerajaan Mesir sebanyak 5,700,000 pound telah diteruskan lagi. Jumlah yang diberikan kepada kerajaan Mesir hanya berjumlah 4,660,000 pound sahaja kerana bunga atau interest telah ditolak oleh pihak bank dari awal lagi. Tahun 1866 sehingga 1870, kerajaan Mesir telah membuat beberapa pinjaman kewangan untuk projek mega mereka berjumlah hampir 12,223,000 pound dengan kadar bunga yang amat tinggi dan diluluskan begitu mudah, dan sudah tentu ia satu perangkap. Lebih menyedihkan, semakin hari semakin tinggi permohonan hutang dibuat oleh kerajaan Mesir. Pada tahun 1868, Mesir membuat pinjaman sebanyak 11,890,000 pound dengan kadar bunga yang amat tinggi. Lebih mengejutkan, 11 Jun 1873, tanpa takut dan berfikir panjang, kerajaan Mesir membuat pinjaman sebanyak 32 juta pound dengan kadar bunga tahunan yang paling tidak menasabah iaitu 20% tahun. Pinjaman ini juga merupakan jumlah pinjaman terbesar yang dilakukan oleh kerajaan Mesir di sepanjang pemerintahannya. Berkenaan dengan pinjaman kewangan dilakukan dengan jumlah yang begitu banyak ini, Ismail Pasha yang turut menggunakan pinjaman kewangan tersebut untuk menampung kos kehidupan mewahnya boleh menjadi leka dan hanyut di dalam keseronokan menghabiskan wang dengan usaha permodenan yang boleh memberikan publicity kepada pemerintahannya. Pinjaman kewangan dilakukan secara terus-menerus saban tahun oleh pemerintah kerajaan Mesir telah mengakibatkan hutang negara meningkat dengan begitu mendadak sekali, sedangkan pendapatan negara tidaklah seberapa.
Peluang Rothschild mengambil kesempatan akhirnya Mesir terperangkap oleh kerana tindakan Ismail Pasha yang bersetuju untuk menyerahkan hak milik hartanah negara Mesir kepada Rothschild, lalu ia telah memberikan kejayaan besar kepada bank-bank Yahudi Freemason. Pada 28 Ogos 1878, secara rasminya Suruhanjaya telah mengisytiharkan sebuah kabinet di dalam kerajaan Mesir baru yang dianggotai oleh ejen-ejen Rothschild. Apa yang lebih menggemparkan dunia tentang perancangan Rothschild ini ialah pada tahun yang sama juga, kerajaan Empire Khalifah Turki Osmaniyah telah diisytiharkan bankrupt di atas sebab yang sama, iaitu ketidakmampuan mereka untuk membayar kembali pinjaman hutang-hutang kewangan yang dilakukan pada bank Rothschild dan menjadikan kerajaan Turki Osmaniyah sebagai empire kegemilangan umat Islam terakhir yang tumbang kerana terjerumus ke dalam sistem perbankan Rothschild yang penuh muslihat dan tipu daya. Pada tahun 1898, sebuah bank dinamakan sebagai Bank Negara Mesir, National Bank of Egypt, telah ditubuhkan oleh Rothschild dan proksinya. Rothschild juga telah mengarahkan Kassel untuk menubuhkan MBE agar mereka dapat menukar sistem kewangan Mesir daripada penggunaan shilling emas kepada wang kertas. Setelah sistem penggunaan wang kertas digunakan pakai oleh seluruh rakyat Mesir, pasti ramai masyarakat Islam tidak bersetuju oleh kerana bank pasti mengamal sistem riba. Dengan wujudnya masalah tersebut, maka berlakulah banyak perdebatan dan pandangan di kalangan para ulama. Bagi memastikan umat Islam di Mesir mengambil dan menggunakan pakai sistem pinjaman riba ini, ejen-ejen Rothschild di dalam pentadbiran kerajaan Mesir mula memilih ulama-ulama sekular yang cenderung ke arah pemikiran barat untuk dipergunakan bagi kepentingan pihak bank. Persoalannya, ulama manakah atau ulama yang bagaimanakah yang akan bersetuju dengan sistem perbankan pinjaman riba ini kerana ianya nyata dan jelas haram. Bagi memastikan segala perancangan mereka berjalan dengan rapi, Rothschild melalui ejen-ejennya di Mesir telah mempersiapkan stok-stok ulama yang khusus di dalam perkara ini. Rothschild telah memilih ulama-ulama yang terkenal dari Al-Azhar yang merupakan ahli anggota organisasi Freemason, iaitu Jamaluddin Al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Muhammad Rashid Rida. Ketika Rothschild menubuhkan Bank Negara Mesir pada tahun 1898, pada masa yang sama juga Majlis Ulama Al-Azhar telah mengeluarkan fatwa dengan mengumumkan bahawa sistem perbankan yang diamalkan oleh bank-bank di Mesir mempunyai unsur-unsur riba dan ianya adalah haram. Rothschild yang melihat kenyataan rasmi mengenai fatwa tersebut amat bertentangan dengan kaedah di dalam perniagaannya dan merasakan ianya akan mengganggu perjalanan perancangannya, lalu telah mengarahkan Lord Cromer untuk melantik salah seorang dari sahabatnya, iaitu Muhammad Abduh sebagai mufti Mesir bagi mengaburi umat Islam dan mencari jalan untuk menidakkan fatwa tersebut. Setelah dilantik menjadi mufti Mesir pada tahun 1899, Muhammad Abduh secara rasminya telah mengumumkan bahawa sistem perbankan riba adalah halal. Muhammad Abduh menyatakan bahawa riba sememangnya tidak halal di dalam semua hal, manakala pihak bank melabur wang yang diambil daripada orang ramai melalui deposit, sedangkan wang itu tidak dikira sebagai pinjaman kepada pihak bank. Ia boleh menjadi sebagai wang pelaburan seumpama syarat-syarat bagi suatu perkongsian di dalam kirat. Riba perbankan yang difatwakan sebagai halal tersebut diteruskan lagi penggunaannya oleh mufti Mesir yang seterusnya, iaitu Syekh Muhammad Rashid Rida, seorang Wahabi Salafi warga Syria dan anak didik Muhammad Abduh. Pelantikan Syekh Muhammad Rashid Rida sebagai mufti Mesir juga telah diatur oleh pihak-pihak tertentu dengan membawa fahaman fatwa yang sama. Tambahan pula, Syekh Muhammad Rashid Rida bersama Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani juga merupakan ahli anggota Freemason yang berpengaruh di Kaherah. Ketiga-tiga ulama ini juga bergiat aktif di dalam melancarkan fahaman menentang ulama-ulama tasawuf dan amalan-amalan tarekat yang diamalkan oleh ulama-ulama berkenaan seperti yang berlaku sekarang di Malaysia. Di dalam buku teks sejarah, nama Jamaluddin Al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh telah dicatat sebagai pemimpin pembaharuan rakyat Mesir, sedangkan pada hakikatnya kedua-dua ulama tersebut adalah talibarut British Freemason dan menghalalkan riba. Rothschild yang suatu ketika dahulu memilih untuk membeli seluruh saham-saham terusan Suez adalah bertujuan untuk menguasai negara Mesir. Apabila pimpinan kerajaan Mesir dapat dikuasai, maka pelantikan mufti, jawatan kuasa ulama dan proses menggubal perlembagaan negara juga turut dapat dikuasai. Dan hanya satu perkataan sahaja yang diperlukan oleh Rothschild dari mufti Al-Azhar, iaitu halal riba. Inilah di antara rahsia perancangan mereka untuk menjadikan seluruh jiwa dan raga umat Islam di seluruh dunia ini berada di bawah cengkaman mereka. Rothschild telah memperkudakan mufti Al-Azhar kerana ia mengetahui bahawa seluruh umat Islam di dunia ini lebih tertumpu kepada pandangan para ulama Al-Azhar, dan menguasai mufti Al-Azhar bermaksud menguasai fatwa umat Islam di seluruh dunia.
Majlis Fatwa Mesir sendiri iaitu Darul Ifta adalah sebuah majlis propaganda yang dibina sendiri oleh Rothschild untuk menentang fatwa para ulama Al-Azhar lain yang bersifat bebas. Majlis fatwa ini diwujudkan bagi memporak-perandakan pegangan, pandangan dan pendapat umat Islam. Jangan kita anggap semua Al-Azhar adalah Freemason, sedangkan dalam catatan hanya segelintir saja yang menyertai organisasi berkenaan, tidak menggambarkan keseluruhan Al-Azhar.